Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu kemahiran proses sains bahagian 3. Kita akan sambung, kita akan membincangkan 3 lagi kemahiran proses sains iaitu kemahiran mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, dan di akhir pembelajaran kita kali ini, cikgu harap murid-murid dapat memerihalkan tentang 3 KPS di atas. Baik, kita tengok kemahiran yang pertama untuk hari ini iaitu mengawal pemboleh ubah. Baik, apa dia maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah sesuatu atau perkara yang boleh berubah dalam penyiasatan. Okay, sesuatu sama ada dia tak semestinya objek, bukan objek, tetapi perkara pada objek tersebut yang boleh berubah. Baik, dia juga boleh mempengaruhi hasil penyiasatan. Kalau kita tak kawal penyiasatan kita tak menjadi ataupun dia tak adil, okay, tak memberikan hasil yang betul. Baik, apa dia pemboleh ubah ini? Ada 3 pemboleh ubah yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun kita pendekkan, kita panggil PM. Pemboleh ubah dimanipulasi ni apa dia? Ialah pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Maksudnya kita yang mengubah, kita yang tentukan pemboleh ubah tersebut. Okay, dalam sesuatu penyiasatan kita ubah dia supaya kita dapat tengok hasil dia nanti apa jadi. Itu maksud dimanipulasi. Kita ubah dia. Okay, kita yang tentukan dia. Kita kawal dia. Baik, pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, atau kita pendekkan, kita panggil PB. Okay. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Ialah pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan. Iaitu pemboleh ubah yang mana kita nak tengok apa jadi pada akhir penyiasatan. Bila kita buat sesuatu penyiasatan, uji kaji, apa yang kita nak tengok? Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dia akan bergerak balas terhadap pemboleh ubah manipulasi. Sebab tu tadi cikgu kata, manipulasi ni kita ubah dia supaya kita dapat hasil. Hasil dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tengok dia jadi macam mana. Yang bergerak balas ni jadi mana. Bila kita ubah kat sini, apa jadi kat bawah. Okay. Dan pemboleh ubah yang ketiga ialah pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Atau kita pendekkan, kita panggil malar. Apa dia malar? Malar maksudnya sama. Ini pemboleh ubah yang dikekalkan, yang dibiarkan sama dalam sesuatu penyiasatan. Bila kita buat satu penyiasatan, satu uji kaji, ada perkara yang kita kena bagi dia sama. Kita tak boleh bagi dia tak sama. Nanti hasil dia akan mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Dia akan jadi hasil dia jadi tak betul. Hasil dia tak adil lah kita panggil. Kita kata penyiasatan ini tidak adil kalau kita tak malarkan dia. So itu adalah 3 pemboleh ubah yang perlu kita tahu, yang perlu kita kawal dalam sesuatu penyiasatan. Baik, kita tengok contoh pemboleh ubah ini. Baik, ada satu uji kaji. Kita tengok satu contoh uji kaji. Di bawah adalah 2 anak pokok yang sama saiz dan tahap kesuburan yang sama dilabelkan dengan huruf A dan B.
Okey, ada 2 anak pokok. Kita kena pilih yang sama lah, supaya kita dapat hasil yang betul. Kalau hasil dia tak sama ataupun kita pilih anak pokok yang tak sama, uh, dia tidak akan memberi hasil yang betul-betul kata apa? Tepat nanti. Baik, jadi pemboleh ubah dimanipulasi dalam uji kaji kita ini, kita tentukan apa yang kita nak manipulasi. Okay, sebagai contoh, di sini kita manipulasi jumlah ataupun kuantiti air yang disiram. Kita yang tentukan, A ni kita nak siram banyak mana, B kita nak siram banyak mana. Sebab ada 2 anak pokok kat sini, A dan B, kita nak tengok akhir sekali apa jadi pada pokok A dan apa jadi pokok B. Okay, dengan kuantiti siraman yang berbeza. Baik, katakan kita siram pokok A ni dengan 50 ml air sehari. Okay, dan pokok B kita siram 150 ml air sehari. Yang B ni kita siram banyak sikit, kita bagi dia banyak sikit air. Yang A ni kita bagi sikit, kita siram dia sikit. Okey. So di akhir penyiasatan nanti kita akan tengok apa jadi. Yang ni dia kurang air, yang B ni dia banyak air. Okey, kemudian kita tengok kita tahu tumbuhan dia juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Sebab itu keperluan asas tumbuhan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari akan mempengaruhi anak pokok. Maka kita kena malarkan cahaya matahari. Okey. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jumlah ataupun kuantiti cahaya matahari. Kita mesti letakkan anak pokok ini di tempat yang sama ataupun keadaan yang sama supaya dia mendapat cahaya matahari yang sama banyak. Okey. Kedua-dua pokok ini diletakkan di persekitaran yang sama seperti di kaki 5 bangunan atau di tepi tingkap bilik sains. Maksudnya tempat yang samalah supaya dia dapat cahaya matahari yang sama banyak. Kalau satu dapat banyak, satu dapat sikit, kita takut apa akan jadi pada hujung penyiasatan nanti bukan disebabkan oleh air tapi disebabkan oleh cahaya matahari. Jadi itu kita tak mahu. Sebab kita nak tengok pemboleh ubah manipulasi kita kuantiti air yang disiram. Jadi cahaya matahari kita malarkan. Kita jadikan dia sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Baik, kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa yang kita nak tengok di akhir penyiasatan nanti? Apa perkara yang kita nak tengok? Baik, kat sini kita nak melihat saiz pokok. Kita nak tahu pokok ni dia bila air sikit dengan air banyak, yang mana lebih subur, yang mana lebih cepat membesar. Jadi kita akan perhatikan, kita akan buat pemerhatian kepada saiz pokok. Jadi kita biarkan pokok ni selama seminggu, kita siram A 50 ml sehari dan B kita siram 150 ml air sehari. Kita lakukan aktiviti ni selama seminggu. Okay, lepas seminggu kita tengok, kita ukur saiz pokok ni macam mana. Adakah dia masih lagi sama ataupun dia berbeza. Yang tu kita kena jalankan aktiviti. Okey, jadi ini adalah pemboleh ubah. Kita kena boleh
mengawal pemboleh ubah. Dalam penyiasatan penting untuk kita mengawal pemboleh ubah. Baik, kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran membuat hipotesis. Apa dia hipotesis ni? Hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara PM dan PB. Hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dalam sesuatu penyiasatan. Okey. Pernyataan umum. Maksudnya bila kita nak buat suatu uji kaji tu, kita buat dulu pernyataan umum tentang uji kaji itu. Apa akan jadi pada uji kaji itu. Okey. Apa hipotesis ni, bila kita buat uji kaji, tak semestinya dia akan dapat betul macam hipotesis lah. Okey. Kadang-kadang dia jadi tak sama, tapi itu bukan salah. Okey. Yang penting adalah kita buat dulu pernyataan umum ni, kita buat hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh hipotesis. Okay, dalam uji kaji tadi, uji kaji yang kita tengok sebentar tadi, kita boleh kata hipotesisnya ialah semakin bertambah jumlah ataupun kuantiti air yang disiram, semakin bertambah saiz pokok. Kita tengok kat situ. Semakin bertambah ini adalah corak. Dalam sains kita panggil corak. Bertambah, berkurang ataupun tak berubah. Okey, bertambah jumlah kuantiti air yang disiram. Ini tadi kita dah tengok tadi, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, semakin bertambah. Sekali lagi bertambah itu adalah corak dan saiz pokok adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi ini yang dikatakan hubungan antara PM dan PB. Kita ada PM kat sini dan kita ada PB. Apabila air bertambah, maksudnya kita siram dengan kuantiti air yang makin banyak, maka saiz pokok akan bertambah. Saiz pokok akan menjadi besar. Maksudnya kita buat hipotesis bahawa pokok dalam uji kaji tadi, pokok B itu akan besar. Menjadi lebih besar daripada pokok A. Itu hipotesis yang kita buat. So, kita nak tahu keputusan dia yang betul, yang sebenar, kita kena buat uji kaji, buat penyiasatan. Okey? So, hari ini kita nak bincang apa dia hipotesis. Inilah hipotesis. Okey? Baik. Kemudian kita tengok kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran mengeksperimen. Ini adalah kemahiran yang sangat besar dalam uji kaji, dalam sains ni. Mengeksperimen maksudnya kita menggunakan semua kemahiran-kemahiran yang kita dah belajar ini untuk kita jalankan penyiasatan. Mengeksperimen maksudnya kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Okey, kemahiran merancang. Kita merancang bila kita ada sesuatu masalah. Okey, masalah dalam sains ni bukan bermaksud satu masalah yang besar. Suatu benda yang kita nak tahu, itu adalah masalah. Okey, satu benda yang kita tak tahu lagi, kita nak tahu. Kita nak tahu dia jadi apa. Itu dikira masalah. Baik, merancang, bila kita ada masalah, kita merancang dan kita jalankan penyiasatan. Okey. Bila kita rancang tu nak jalankan penyiasatan, dah tentulah kita kena buat hipotesis.
Lepas itu untuk menguji sesuatu hipotesis tu, adakah hipotesis macam tadi, hipotesis yang kita buat tadi betul, so kita kena jalankan uji kaji. Bila jalankan uji kaji itu, kita akan mengumpul dan mentafsir data dalam langkah-langkah uji kaji tadi. Kita akan dapat data, kita akan buat pemerhatian, kita kumpul, kemudian kita tafsir data tu, maksudnya kita buat kesimpulan apa sebenarnya yang terjadi. Okey. So itu adalah mengeksperimen. Kita akan menggunakan beberapa kemahiran proses sains yang telah kita belajar dalam mengeksperimen ini. Okey, ini contoh ataupun langkah-langkah merancang eksperimen. Okey, yang pertama kita kena mengenal pasti masalah dan membuat pernyataan masalah. Okey, kita kena tahu dulu apa masalah dia. Nak buat uji kaji ni kita kena ada masalah lah. Okey, masalahnya contoh kita nak tahu contohnya tadi pokok yang apa jadi pada pokok yang disiram banyak air dan pokok yang disiram dengan sedikit air. Okey. Bila kita dah ada masalah, kita dah buat pernyataan masalah, kemudian kita akan buat hipotesis. Macam tadi kita dah buat hipotesis. Lepas tu kita akan mengawal pemboleh ubah, kita akan tentukan pemboleh ubah manipulasi, tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan, dan kita tentukan pemboleh ubah yang akan bergerak balas. Okey. Kemudian kita senaraikan alat dan bahan yang kita nak guna. Apa alatan dan apa bahan yang kita nak guna, kita senaraikan. Kemudian kita rancang langkah-langkah penyiasatan. Apa yang kita nak buat. Mula sekali nak buat apa yang pertama, lepas tu kita nak kena buat apa, lepas tu buat apa. Sehinggalah habis, sehingga tamat uji kaji, tamat penyiasatan. Ini langkah-langkah penyiasatan. Okey. Kemudian yang keenam, menguji hipotesis. So, dalam langkah-langkah keselamatan tadi, kita akan rancang dia supaya dia menguji hipotesis yang kita dah buat ke atas. Okey. Tak bolehlah hipotesis buat lain, tiba-tiba langkah buat lain. Contohnya tadi, hipotesis kita kata semakin bertambah bilangan kuantiti air, semakin bertambah saiz pokok. Tapi kita buat langkah-langkah penyiasatan, kita letak tersiram air yang sama banyak. Tak boleh lah. Okay. Bila kita siram sama banyak, air tu, kuantiti air tidak menjadi pemboleh ubah manipulasi. Itu penting dia, hubungan tu. Okay. Baik, kemudian yang ketujuh, mengumpul dan mentafsir data. Bila kita jalankan uji kaji itu, kita akan buat pemerhatian dan kita akan dapatkan data-data apa yang berlaku dan sebagainya bila kita lakukan setiap langkah-langkah yang kita buat tu. Okey, kemudian daripada data yang dah ditafsir, kita akan buat kesimpulan. Okey, apa yang sebenarnya terjadi. Okey, dan yang ke-9 ialah kita menulis laporan. Menulis laporan ni kemahiran berkomunikasi. Okey. So kita tengok contoh. Okey, contoh laporan. Tapi ni kita ambil yang lain, eksperimen yang lain, bukan yang tadi. Okey, eksperimen ni kita tengok yang pertama kat situ, ni contoh penulisan laporan. Kalau kita nak merancang untuk merancang eksperimen pun kita tulis macam ni lah. Kan, last sekali bila dah sampai habis, dia jadi laporan. Okey,
Tujuan dia menyiasat hubungan antara bilangan adukan dengan masa untuk gula melarut sempurna. Itu tujuan kita jalankan uji kaji ni. Pernyataan masalah dia, apa masalah dia sebenarnya ni yang nak buat uji kaji ni? Okey, adakah bilangan adukan mempengaruhi masa untuk gula melarut sempurna? Bilangan adukan, adukan ni apa dia ni? Okey, siapa tahu? Adukan ni kalau bahasa kita orang Kedah ni kacau lah. Bila kita masukkan gula ke dalam air, kita kacau. Kacau tu adukan. Aduk. Okey. Baik, adakah bilangan adukan mempengaruhi masa gula melarut sempurna? Kita aduk, kita kacau sekali, 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali. Adakah bilangan tu mempengaruhi masa gula melarut sempurna? Gula tu larut dalam air, habis, hilang. Maksudnya dia dah sebati dengan air. Adakah bilangan adukan tu boleh mempengaruhi ataupun aduklah banyak mana pun dia sama juga masa dia. Okey, 1 minit baru gula melarut. Adakah macam tu ataupun dia ada perbezaan? Okey, jadi ini masalah yang kita nak tahu. So kita buat hipotesis, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut. Ini hipotesis yang kita buat. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa gula melarut. Masa untuk gula melarut sempurna. Maksudnya, kalau kita aduk sekali dengan aduk 3 kali, yang mana lagi cepat? Gula tadi larut. Okey. Dari hipotesis ni kita kata yang kita aduk banyak kali, kita kacau banyak kali, lagi cepat gula larut dalam air. Adakah hipotesis kita ni betul? Okey. Untuk kita ketahui, kita kena jalankan penyiasatan. Okey, yang keempat, kita tentukan pemboleh ubah. Kena tentukan dulu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Disebabkan kita nak tahu bilangan adukan tu, maka pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan adukan. Bilangan kacau. Berapa kali kita kacau. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah masa untuk gula melarut. Yang tu yang kita nak tahu kan. Yang kita nak kenal pasti, yang kita nak cari berdasarkan kepada bilangan adukan. Baik, pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah kuantiti gula. Okey. Kita kena buh gula sama banyak lah kan. Contohnya kita buat 2 bekas. A, B. Bekas A gula 1 sudu. Bekas B pun gula 1 sudu. Kena sama. Tak boleh hak ni 1 sudu, yang ni 2 sudu. Memang tak akan sama lah kan. Masa dia. Sebab kuantiti gula yang tak sama. So, untuk penyiasatan yang adil, kena bagi sama banyak kuantiti gula. Sama juga saiz gula, kita gunakan gula yang sama. Ada gula yang halus, ada gula yang kasar. Kalau kita guna gula halus, dua-dua kena guna gula halus. Kalau guna gula kasar, dua-dua kena guna gula kasar. Okey. Dan isi padu air. Isi padu air pun sama juga. Dia boleh mempengaruhi air sikit dengan air banyak. Dia boleh mempengaruhi masa gula melarut. So, kena malarkan. Dan yang terakhir adalah suhu air. Mesti sama. Tak bolehlah satu ambil air panas, satu ambil air suam. Ataupun air sejuk. Tak boleh. Air tu mesti sama suhu dia. So, cara yang paling senang, kita ambil air paip. Dia samalah kan. Ataupun air mineral. Daripada botol mineral, kita tuang. So, kita dapat air yang suhunya sama. Okey, yang kelima adalah alat dan bahan. So, kat sini dia gunakan 3 bikar. Tadi cikgu kata 2. Sini dia guna 3. Boleh.
tak ada masalah. Okey, 3 sudu gula, 300 ml air, air suam, jam randik, rod kaca. Itu alat dan bahan yang kita nak guna. Langkah. Ini langkah-langkah penyiasatan. Okey, 1. 100 ml air suam dimasukkan ke dalam bikar A, B dan C. Setiap bikar itu diisi dengan 100 ml air. 1 sudu gula dimasukkan ke dalam setiap bikar. So, setiap bikar ada 1 sudu gula. Bikar A diaduk sekali setiap seminit. Bikar B diaduk 3 kali setiap seminit. Dan bikar C diaduk 6 kali setiap seminit. Okey, mula dia ambil bikar A, dia aduk sekali, dia tunggu seminit. Dia aduk sekali, dia tunggu seminit. Aduk lagi sehinggalah semua gula dalam bikar itu larut. Berapa minit, berapa lama masa yang diambil untuk gula tu larut, direkodkan. Sebab tu dia ada jam randik tadi untuk merekod masa. Okey. Bikar B 3 kali. Dia aduk 3 kali. 1, 2, 3. Dia tunggu 1 minit. Kemudian dia aduk lagi. 1, 2, 3. Dia aduk tunggu 1 minit ataupun terpulang lah. Dia nak aduk sekali. Tunggu. Tapi dalam masa 1 minit. Okey. Bikar C 6 kali. Oh, 6 kali. So, dia aduk 6 kali. Sekali dia tunggu. Aduk lagi. Dalam masa 1 minit tu dia aduk 6 kali. Dia kacau 6 kali. Baik, masa untuk gula melarut sempurna dalam setiap bikar direkodkan ke dalam jadual yang mengandungi maklumat tentang pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi masa dengan bilangan adukan tadi direkodkan. Dibuat jadual macam ni. Ni berkomunikasi. Okey. Bikar A, bilangan adukan 1. Masa untuk gula melarut sempurna 10 minit. Ni contoh. Okey. Kemudian bikar B, bilangan adukan 3. Berapa masa yang diambil untuk larut semua gula larut dalam air. Rekod. C pun sama. Okey. Kemudian bila kita dah ada data macam ni, kita buat tafsiran. Gula yang diaduk dengan bilangan adukan paling banyak melarut sempurna paling cepat. Ni contohlah sebab dalam contoh ni pun dia bagi setengah je kan. Kita tak nampak semua. Okey, ni contoh saja. Gula yang diaduk dengan bilangan adukan paling banyak maksudnya yang C tadilah. Okey, melarut sempurna paling cepat. C paling cepat larut. Dia mengambil masa yang singkat. Okey, jadi dah ada tafsir data macam tu, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, semakin bertambah bilangan adukan, dia macam ayat hipotesis juga, kesimpulan ni. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Sama. Jadi, kesimpulan yang kita buat sama dengan hipotesis. Jadi, kita tadi, kenyataan umum kita tadi, betul lah benar. Okey, hipotesis diterima. Okey, ini contoh bagaimana kita merancang untuk menjalankan eksperimen. So, perkara-perkara ini kena catatkan. Okey. Okey, so sampai di sini kita dah habiskan tajuk kemahiran proses sains. Okey, kemudian untuk kemahiran manipulatif kita akan bincangkan bila kita jalankan penyiasatan. Okey. Minggu depan kita akan masuk unit yang kedua. Boleh rujuk buku teks apa tajuk untuk unit yang kedua. Okey, sehingga itu
Stay safe, stay home dan stay study. Okay, Assalamualaikum.